Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dimuliakan para imam, jawatan kuasa surau, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita merahmat syukur dengan rahmatnya dapat lagi kita bersama dalam sesi kuliah kita. InsyaAllah hari ini kita sambung hadis yang keempat daripada kitab Sahih Bukhari. Hadis membincangkan berkenaan dengan mula-mula turunnya wahyu. An Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang amat pemurah. Dan lebih pemurah lagi selama bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril datang menemuinya. Biasanya Jibril datang pada Nabi SAW tiap-tiap malam Ramadan. Dan beliau berdua membaca Al-Quran berganti-ganti. Sesungguhnya Rasulullah SAW lebih pemurah berbuat kebajikan daripada murahnya angin yang berhembus. Ada beberapa perkara yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Yang pertama, sebenarnya dalam bab ni yang kita nak ambil tadi adalah Nabi SAW bertalaki lah dengan Jibril. Itu poin besarnya. Tapi sebelum itu dijelaskan tentang sifat pemurah Nabi. Nabi ni orangnya pemurah. Nabi ni kaya tapi tak mau hidup secara kaya. Apa-apa yang dia ada pada hari itu dia beri semua kepada orang. Kalau boleh sebelum maghrib tu apa-apa daripada harta Baitul Mal ke apa, amanah-amanah Nabi nak selesai semua. Sebab Nabi ni tak tunggu besok. Kita ni banyak suka tangguh kan. Besok lah sempat lagi kan. Kita ni. Dan Nabi ni pemurahnya tu sampai ada kalanya orang puji baju dia pun Nabi bagi ke orang. Kita ni selalu orang puji kita bangga je lah kan. Makin tunjuk lagi ke orang kan. Dia bagi ke orang. Pemurahnya Nabi lah. Pemurahnya. Jadi dalam bulan Ramadan lebih pemurah lagi. Tuan-tuan pun pemurah juga. Dan biasanya bulan Ramadan memanglah. Kalau tak percaya tengoklah harta duit masuk tu. Bulan Ramadan ada pula duit kita kan. Tak Ramadan tu macam tak apa-apa nak ada kan. Mungkin kerana sikap lah kan. Jadi Nabi SAW dia pemurah. Okey, kemudian dari sudut turun wahyu ni, susunan Quran itu, walaupun dia turunkan berperingkat-peringkat, Nabi SAW membacakan kepada sahabat ni sebagaimana Nabi baca dengan Jibril. Jadi susunannya macam yang ada pada hari ni itulah.
dimulakan dengan suratul Baqarah, diakhiri dengan surah An-Nas kan. Dimulakan dengan Fatihah lah, diakhiri dengan Nas ya. Dan mengikut urutan itu, dan ayatnya itu berdasarkan kepada Nabi bertalaki ya, belajar membacanya dan juga apa orang kata mengingatinya lah ya, dengan Jibril alaihissalam. Jadi kalau Nabi nak bertalaki dengan sahabat, macam mana sahabat nak tegur kan? Satu. Yang kedua nak kata wahyu itu memang sah daripada Jibril lah, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun daripada Nabi, daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Quran yang ada itu sampai hari ini ni Allah jamin terpelihara. Ya. Sehingga banyaklah kisah-kisah bagaimana ada di kalangan cerdik pandai yang hafal Quran bila membaca di hadapan badui ya, ulama baca kadang. Kita ni menghafal kadang ada silap kadang-kadang ada silap. Jadi orang-orang badui ni memang bahasa dia kan. Yang belum Islam pun bila dibacakan Quran di hadapan dia pun ada yang mengatakan yang kau baca ni bukan Quran ni. Ya. Jadi saya terdengar satu kuliah Ustaz Zahazan ni. Jadi bila ditegur macam tu dia kata macam mana pula tak Quran ni Quran. Dia kata kalau Quran tak macam tu lah dia kata kan. Kerana tak matching perkataan yang kau baca dengan sifat Allah Ta'ala yang kau sebut tu tak sesuai. Rupanya hafalan dia tu silap. Kan? Sampai orang yang bukan Islam pun kalau dia mahir bahasa tu ya, dia boleh mengetahui yang itu bukan kalam Allah. Sampai macam tu lah. Allah Ta'ala pelihara Quran ni. Ya. Sebab tu dia dihafal, dikatakan sekarang ni 200 juta orang hafal Quran. Ya. Kalau betul 200 juta hafal Quran, kita ni golongan yang macam mana ni? Jauh lagi ni kan. Hafal Fatihah, hafal surah An-Nas. Satu Quran. Depan sekali dengan belakang sekali kan. Lepas tu tuan-tuan dah tambah kot. Al-Mulk tiap malam baca tu dah hafal kot kan. Belum juga. Belum juga. Tak apalah. Mana yang belum hafal dia dibaca lah kan. Separuh hafal lah ya. Separuh hafal. Jadi itu Quran lah ya, yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Jibril alaihissalam. Okey. Kemudian hadis Inna Ibn Abbas akhbarahu anna Aba Sufyan bin Harbin akhbarahu anna Hiraqla arsala ilayhi fi raqbin min Quraisy wa kanu tujjaran bisyam fil muddati allati kana Rasul sallallahu alaihi wasallam madda fiha Aba Sufyan wa kuffara Quraisy fa'atauhu wa hum bi Ilya fada'ahum fi majlisihi wa hawlahu uzama'ur Rum thumma da'ahum wa da'a tarjumanahu faqala ayyukum aqrabu nasaban bi hadzal rajul allazi yaz'umu annahu nabiyyun faqala Abu Sufyan qultu ana aqrabuhum nasaban faqala udunuhu minni wa qarribu ashabahu faj'aluhum inda zahri summa qala litarjumanihi kullahum inni sa'ilun an hadzal rajul fa in kadzabani fakadzibuhu qala fawallahi laula al-haya'u min ay yu'thiru alayya kadziban lakazabtu anhu thumma kana awwalu ma sa'alani anhu an qala kaifa kana nasabuhu fikum qultu huwa fina zu nasabin qala fahal qala hadha alqawlu minkum ahadun qattun qablahu qultu la qala fahal kana min abaihi min malik qultu la
Qala fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Qultu bal du'afa'uhum. Qala ayaziduna am yanqusun? Qultu bal yazidun. Qala fahal yastaddu ahadun minhum suhtatan lidinihi ba'da ayyadkhula fih? Qultu la. Qala fahal kuntum tantahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala? Qultu la. Qala fahal yaghdiru? Qulta la. Fa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Qala, panjang lagi, kita berhenti dulu kat situ. Hadis ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 muka surat. Maknanya ni hadis ni dia dalam bentuk cerita. Maksudnya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Abu Sufyan bin Harb bercerita kepadanya berkenaan dengan Heraklius, Raja Heraklius, Raja Rom. Raja Rom ni dia memerintah sewaktu Nabi hidup. Heraklius ni sampai Nabi wafat pun dia masih hidup lagi, ya. Jadi Abu Sufyan ni bercerita kepadanya bahawa Heraklius berkirim surat kepada Abu Sufyan menyuruh ia datang ke Syam bersama kafilah saudagar Quraisy. Ya. Jadi Heraklius ni jemput Abu Sufyan dengan pedagang-pedagang Quraisy. Sewaktu itu Rasulullah sedang dalam perjanjian damai dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Ini perjanjian Hudaybiyah. Abu Sufyan ni bukan orang Islam lagi, ya. Golongan musyrik waktu tu. Jadi dijemput oleh Heraklius. Heraklius nak tanya tentang Nabi akhir zaman ni yang mengaku orang jadi Nabi ni. Jadi ditanya. Ya. Jadi dipanggil. Jadi mereka pun datang menghadap Heraklius di Ilya, nama tempatlah. Jadi dia pergi ke majlisnya dan dihadapi oleh pembesar-pembesar Rom. Kemudian Heraklius memanggil orang Quraisy beserta dengan juru bahasa dia lah. Maka dia berkata, siapa di antara anda yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan laki-laki yang mengaku dirinya Nabi itu? Dia tanya yang datang, siapa kerabat orang yang mengaku jadi Nabi? Jadi jawab Abu Sufyan, saya keluarga terdekat dengannya. Jadi berkatalah Heraklius, suruh dekat-dekatlah dia kepadaku dan suruh pula para sahabatnya duduk di belakangnya. Oh, dia duduk yang dekat lah, yang ngaku saudara dekat ni duduk dekat. Kemudian berkata Heraklius kepada juru bahasanya, katakan kepada mereka bahawa saya akan bertanya kepada orang ini. Dia kata, saya nak tanya dengan Abu Sufyan. Jika dia berdusta, suruhlah mereka mengatakan bahawa dia berdusta. Aku nak tanya dengan dia ni, kalau dia tipu, yang lain cakap tipu. Nak pastikan dia cakap betul kan? Sebab ini nak tanya dengan musuh ni, musuh Nabi, orang bukan Islam kan? Nak tanya dengan orang bukan Islam tentang Nabi Muhammad. Mesti dia tipu kan? Benci. Macam kita, orang kita benci kan? Tanya, ceritanya buruk aja kan? Ada yang baik. Tak pernah keluar lah yang baik tu. Kecil je yang baik tu pada kita. Yang jahat tu yang nampak. Jadi dia buat, kalau dia cakap tipu, kan tipu. Jadi tak beranilah Abu Sufyan nak tipu. Kan tiba-tiba orang kata tipu kan? Kata Abu Sufyan, demi Allah, jika tidaklah aku takut akan mendapat malu kerana aku dikatakan dusta, nescaya maulah aku berdusta. Dia kata, nak je aku tipu pasal Nabi ni. Tapi kalau yang lain cakap tipu, malulah aku pemimpin ni. Kan? Pandai raja ni kan? Kalau tak jadi raja lah kan. Maka pertanyaannya yang pertama, bagaimanakah keturunannya di kalangan kamu?
Maka Abu Sufyan jawab, dia keturunan bangsawan di kalangan kami. Maka Heraklius bertanya, pernahkah orang lain sebelumnya mengumandangkan apa yang telah dikumandangkannya? Maknanya ada ke orang lain yang mengaku jadi Nabi ke? Kan? Jadi Abu Sufyan jawab, tak ada, tak pernah lagi. Maka Heraklius tanya, ada ke di antara nenek moyang tu yang jadi raja? Tak juga, dia kata tak ada. Nenek-nenek jadi raja tak ada. Dia tanya lagi, apakah pengikutnya terdiri dari orang-orang yang mulia atau orang-orang biasa? Yang ikut dia ni, yang ngaku jadi Nabi ni kan, yang ikut ni golongan bangsawan ke, ni hamba-hamba orang-orang biasa ni. Maka dia jawab, hanya terdiri dari orang biasa aja. Heraklius tanya lagi, apakah pengikutnya semakin tambah ke makin kurang? Dia pun kena jawab juga. Ya? Bahkan selalu bertambah, kata. Makin ramai ni, pengikut Muhammad ni makin ramai. Heraklius tanya lagi, ada tak di kalangan mereka yang murtad? Maksudnya ada tak di kalangan mereka yang dari Islam keluar balik kerana benci kepada agama yang dipeluknya tu? Kan? Bila tak tahu nampak elok ke kan? Bila dah masuk, macam ni rupanya kan? Keluar balik. Kita tak ada pula. Ya. Dan kita tengok pun sahabat-sahabat ni mana dia murtad? Tak ada. Kan? Kemudian nanti adalah di kalangan orang-orang Yahudi kan? Tu adalah kan? Heraklius tanya lagi, apakah kamu menaruh curiga kepadanya dia berdusta sebelum dia mengumandangkan ucapan yang diucapkannya sekarang? Maknanya sebelum dia mengaku jadi Nabi tu, kau percaya tak dengan dia ataupun dia ni memang dari dulu tak boleh dipercayai? Dan kita tak lah, sebab Nabi tu Al-Amin. Nabi ni orang yang paling dipercayai di zamannya. Heraklius tanya lagi, pernah ke dia langgar janji? Abu Sufyan kata tak. Dan sekarang kami sedang dalam perjanjian damai dengan dia. Kami tidak tahu apa yang akan dibuatnya dengan perjanjian itu. Ya. Jadi Nabi SAW dalam perjanjian damai Hudaibiyah ni banyak kesempatan Nabi ambil. Sebab tu dia waktu gencatan senjata, tak boleh perang. Jadi bila Nabi ni orangnya amanah, di kalangan orang musyrik, dia mengambil manfaat juga. Manfaat untuk berdagang. Kan? Sebab dia tahu orang Islam takkan serang dia. Sebab dalam perjanjian. Kan? Dan Nabi juga dia ambil kesempatan untuk berdakwah. Dengan menghantar surat-surat. Supaya orang beriman dan sebagainya lah. Ya? Kata Abu Sufyan menambahkan, tidak dapat aku menambahkan kalimat lain agak sedikit pun selain kalimat itu. Maknanya Abu Sufyan kata tak tadi kan, tak boleh tambah lagi. Jadi maknanya Nabi ni memang peganglah pada janji tu. Heraklius tanya lagi, pernahkah kamu berperang dengannya? Jawabnya pernah. Bagaimana peperanganmu itu? Abu Sufyan jawab, kami kalah dan menang silih berganti. Dikalahkannya kami dan kami kalahkan dia pula. Ya, maknanya ini perang Badar, perang Uhud kan? Ya. Jadi Heraklius bertanya, apakah yang diperintahkannya kepada kamu sekalian? Jawabku, dia menyuruh kami menyembah Allah semata-mata dan jangan mempersekutukannya. Tinggalkan apa yang diajarkan nenek moyangmu. Disuruhnya kami menegakkan solat, berlaku jujur, sopan, dan mempererat persaudaraan. Kalau kita fikir Abu Sufyan ni kan, dia tahu benda tu baik semua tapi tak nak beriman. Kan? Bila ditanya terpaksa jawab benda yang betul tadi tu, jawab, suruh sembahyang, tinggalkan berhala, bukan nak didera macam-macam pun. Kata Heraklius kepada jurubahasanya, katakan kepadanya, saya tanya kepadamu tentang keturunan Muhammad. Kamu jawab, dia bangsawan tinggi. Begitulah Rasul-Rasul yang terdahulu diutus dari kalangan bangsawan tinggi kaumnya. Jadi
Heraklius dia kata memang biasanya nabi-nabi ini memang daripada golongan bangsawan pun sebelum-sebelum ni. Saya tanyakan, adakah salah seorang di antara kamu yang pernah mengumandangkan ucapan sebagaimana diucapkan sekarang? Jawabmu tidak. Kalau ada seorang yang pernah mengumandangkan ucapan yang diucapkannya sekarang, nescaya aku katakan dia meniru-niru ucapan yang diucapkan orang dahulu itu. Tapi oleh kerana tak ada, maka betul dia ni. Ya, dia bukan nak tiru saudara-saudara dia ke atuknya ke atau siapa, tak ada. Dan saya tanya, moyangnya jadi raja. Kamu kata tak ada. Kalau ada di antara nenek moyangnya yang menjadi raja, nescaya ku katakan dia hendak menuntut kembali kerajaan nenek moyangnya. Jadi Heraklius nak cari alasan dia ni nabi betul ke tak ni. Kalau dia benar jadi raja, ni nak kerajaan lah kan. Macam kat Malaysia ni ada juga tu kan. Kerajaan Melaka betul. Ada juga nak menuntut, tak ya tak tidak saya tak tahu lah tu. Tapi ada lah. Hari Ahad baru ni ada orang cerita dengan saya. Ada orang tu dapat gelaran Datuk. Saya kata siapa bagi? Sultan Melaka. Kata, pakai ke gelaran tu? Siapa nak iktiraf? Ya? Tak tahulah yang tu saya tak tahu lah. Kena tanya pakar sejarah lah. Kan? Jadi maknanya Heraklius kata, kalau ada lah di kalangan keturunannya yang jadi raja, dia nak ambil balik kerajaan lah. Tapi tak ada juga. Saya tanyakan, adakah kamu curiga kepadanya bahawa ia berdusta sebelum ia mengucapkan apa yang diucapkan sekarang? Kamu jawab tidak. Saya yakin dia tidak akan berdusta terhadap manusia, apalagi kepada Allah. Saya tanyakan, apakah pengikutnya terdiri orang mulia atau orang biasa? Kamu jawab orang biasa. Memang mereka jualah yang menjadi pengikut Rasul-Rasul. Kebanyakan Rasul-Rasul ni memang pengikutnya orang biasa. Daripada Nabi-Nabi sebelum ni pun. Kerana orang-orang yang ada kedudukan, ada pangkat ni takut hilang pangkat dan sebagainya. Kan? Maka kebanyakan Rasul yang mengikut memang orang-orang biasa. Saya tanyakan, apakah pengikutnya semakin bertambah atau semakin kurang? Kamu jawab, mereka bertambah banyak. Begitulah halnya iman hingga sempurna. Saya tanyakan, adakah di antara mereka yang murtad kerana benci kepada agama yang dipeluknya setelah mereka masuk ke dalamnya? Kamu jawab tidak. Begitulah iman. Apabila ia telah mendarah daging sampai ke jantung hati. Jadi apabila manusia ni beriman, ya, dia menghayati, maka dia mencintai. Ya. Sebab itu apabila pergantungan itu bulat kepada Allah Ta'ala, apa yang datang pun, Alhamdulillah, ala kulli hal. Kan? Kita tengok ujian-ujian yang sahabat kita dekat Palestin terima macam mana dahsyatnya. Kan? Tapi kita tengok tenang mereka ni ya. Kalau kita tak tahulah macam mana lah keadaannya. Ya. Okey. Saya tanyakan, adakah ia melanggar janji? Kamu jawab tidak. Begitu jugalah segala rasul-rasul yang terdahulu. Mereka tidak suka untuk melanggar janji. Ya. Okey. Kemudian hadis itu bersambung. Wa sa'altuka bima ya'murukum fazakarta annahu ya'murukum an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa yanhaakum an ibadatil awthan wa ya'murukum bis salah was sidqi wal ghafaf fa in kana ma qatalu haqqan fa sayamliku mawdi'a qadamai hataini wa qad kuntu a'lama annahu kharijun lam akun azunnu annahu minkum walau anni a'lamu anni akhlusu ilaih la tajashamtu liqa'ahu walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamai. Saya tanyakan, apakah yang disuruhnya kepada kamu? Kamu jawab, ia menyuruh menyembah Allah semata-mata, melarang mempersekutukannya, dilarangnya pula menyembah berhala, disuruhnya menegakkan solat, berlaku jujur dan sopan. Jika yang kamu terangkan itu betul semuanya, nescaya dia akan memerintah sampai ke tempat aku berpijak di kedua telapak kaki ungu ini. Sesungguhnya aku telah tahu bahawa ia akan lahir.
tetapi aku tidak mengira bahawa dia akan lahir di antara kamu sekalian. Sekiranya aku yakin akan dapat bertemu dengannya, walaupun dengan susah payah aku akan berusaha datang menemuinya. Kalau aku telah berada di dekatnya, akan kucuci kedua telapak kakinya. Tuan-tuan bayangkan ya. Ini orang-orang yang mengkaji sejarah nabi-nabi dan rasul-rasul. Ada satu hadis yang pelik sikit lah. Pelik sikit. Tentang ada seorang sahabat jumpa juga dengan, tak silap saya, dengan Heraklius ni. Dikatakan Heraklius ni dia ada gambar nabi-nabi sebelum tu. Dan dia juga ada gambar Nabi Muhammad. Itu tuan-tuan boleh cari dekat YouTube lah yang tu. Ada seorang ustaz apa ya. Kalau tidak silap saya, siapa tu yang kecil-kecil popular dekat internet ni. Ustaz Wadi kot, tak silap. Saya dengar di situ. Tapi saya tak jumpa dalam bentuk tulisan lah. Memang ada gambar. Wallahu alam. Tapi Nabi kata dalam hadis ni dan saya bawa hari ni, Heraklius ni nampak macam nak beriman lah kan. Thumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atha bihi dihyatun ila azimi Busra. Fadafa'ahu ila Hirqal faqara'u faiza fihi bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillah wa rasulih ila Hirqala azimir Rum salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du fa inni ad'uka bida'ayatil Islam aslim taslim. Kemudian Heraklius meminta surat Rasulullah yang dihantar oleh Dihyah kepada pembesar negeri Busra, yang kemudiannya diteruskan kepada Heraklius. Lalu dibaca surat itu yang isinya sebagai berikut. Ada yang mengatakan Nabi mengantar utusannya sewaktu perjanjian Hudaibiyah ni untuk mengantar surat kepada Heraklius. Tapi yang hantar surat ni utusan ni dia tak boleh jumpa terus dengan maharaja ni, dengan pembesar Rum. Jadi dia kena pergi ke tempat jajahan. Satu riwayat mengatakan di tempat jajahan tu dia disuruh jumpa sendiri dengan Heraklius kerana Heraklius ni sedang berada di Ulya tadi tu, dekat dengan tempat tu. Tapi satu riwayat lagi mengatakan tak, orang tu sendiri yang menghantar utusan dia pula untuk menghantar surat itu. Tak apalah tuan-tuan, itu riwayat yang ada. Tetapi ceritanya surat itu sampai kepada Heraklius dan dia baca dalam hadis ini. Ya. Apa isi suratnya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, Kaisar Rom. Kesejahteraan kiranya untuk orang yang mengikut petunjuk. Kemudian sesungguhnya saya mengajak anda memenuhi panggilan Islam. Islamlah pasti anda selamat. Wa yu'tikallahu ajrak marratain fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal bari innal, tak jelas pula tulisannya ni ya. Barisiyin wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Dia kata Islamlah pasti anda selamat dan Allah akan memberi pahala kepada anda 2 kali ganda. Tetapi jika anda enggan, nescaya anda akan memikul dosa seluruh rakyat. Hai ahli kitab, marilah kita bersatu dalam satu prinsip yang sama antara kita, iaitu supaya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun.
Dan janganlah sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain menjadi Tuhan selain daripada Allah. Apabila anda enggan menuruti ajakan ini, akuilah bahawa kami ini Muslim. Ya. Tuan-tuan, bila dikata ahli kitab, dalam kitab-kitab mereka sebenarnya semuanya mengajak kepada mengesakan Allah. Yang konsep Trinity lah apa semua, ni adalah kacau bilau yang berlaku dalam ajaran itu yang asalnya tak ada pun, sehingga menjadikan Isa sebagai Tuhan dan sebagainya. Dan sekarang ni pun ada pula orang nak jadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan pun ada ni, kan? Itu yang berlaku bila ketaksuban yang tak betul, kan? Yang tak betul lah, kan? Okey. Jadi kalimatun sawa, banyak sebenarnya persamaan-persamaan yang ada dalam agama-agama yang dianuti oleh manusia ni, apatah lagi yang diberikan kitab sebelum itu, kan? Jadi sebab tu apabila orang membuka Al-Quran, dibuat perbandingan dengan ajaran agama dia, akan jelas apa yang ada dalam agama dia itu. Okey. Kata Abu Sufyan, selesai ia mengucapkan perkataannya dan membaca surat itu, ruangan menjadi heboh dan hiruk pikuk. Kami pun disuruh keluar. Sampai di luar aku berkata kepada kawan-kawan, sungguh menjadi masalah besar urusan anak Abu Kabsyah ni. Hingga raja bangsa kulit kuning ini pun takut kepadanya. Aku yakin Muhammad pasti menang, sehingga oleh kerananya Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam, kan? Sebab dia tengok, wih, Rom yang besar macam ni dengan Muhammad tu pun takut, kan? Kerajaannya goncang kerana surat tu, kan? Nabi bagi surat simple je, kan? Kita surat bunga-bunga panjang-panjang lah, kan? Nabi ada satu cerita, seorang panglima perang, siapa yang Hajjaj kot, Hajjaj Yusuf As-Saqafi, tak silap saya. Dia kaki perang tulis surat 2-3 perkataan je, kan? Hantar surat, datang tolong aku, macam tu je. Dia tak panjang-panjang macam kita, kan? Okay, jadi Nabi direct mengajak supaya beriman, ya. Wa kana Ibnu Natur sahibu Ilya. Oleh kerana masa dah tinggal 10 minit, tuan-tuan, hadisnya panjang, saya baca Melayunya je lah. Ibnu Natur, pembesar negeri Ilya, sahabat Heraklius Nasrani di Syam, dia menceritakan ketika Heraklius datang ke Ilya, ternyata fikirannya sedang kacau. Oleh sebab itu banyak di antara para pendeta yang berkata, kami sangat heran melihat sikap anda. Selanjutnya kata Ibnu Natur, Heraklius adalah seorang ahli nujum yang selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Dia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya pada suatu malam. Ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, saya melihat Raja Khitan telah lahir. Raja Khitan ni apa? Khitan ni sunat, ya. Jadi maknanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang suruh umatnya untuk berkhitan. Tapi tuan-tuan jangan tak tahu, khitan ni telah dilakukan zaman Nabi Ibrahim lagi. Sebab itu sebelum daripada Nabi diutus menjadi Nabi, orang-orang jahiliah tu banyak ada sunat lah. Kerana mengikut Nabi Ibrahim. Ya. Itu dulu ada orang kata Nabi bila janggut tak ada pisau cukur lah, apalah semua. Orang dah sunat zaman Ibrahim lagi lah. Okey, siapakah di antara umat ini yang telah dikhitan? Jawab para pendeta itu, yang berkhitan hanyalah orang Yahudi. Janganlah anda risau kerana orang Yahudi itu. Perintahkan saja ke seluruh negeri dalam kerajaan anda supaya orang Yahudi di negeri itu dibunuh. Ketika itu dihadapkan kepada Heraklius seorang utusan Raja Bani Ghassan untuk menceritakan perihal Rasul SAW.
Setelah orang itu selesai bercerita, lalu Heraklius memerintahkan agar dia diperiksa. Apakah dia berkhitan atau tidak? Selepas diperiksa, ternyata memang dia berkhitan. Lalu diberitahu orang kepada Heraklius. Heraklius bertanya kepada orang itu tentang orang-orang Arab lainnya. Dihitankah mereka atau tidak? Jawabnya orang Arab itu dihitan semuanya. Dihitan semuanya sama ada tadilah daripada ajaran Nabi Ibrahim ataupun yang dah Islam ni memang hitan lah. Orang Arab hitan semua. Maka Heraklius berkata, inilah Raja umat. Sesungguhnya dia telah lahir. Ya. Kenapa? Kerana di dalam kitab-kitab sebelum itu telah dinyatakan akan lahir Nabi akhir zaman ni. Ciri-ciri Nabi Muhammad tu ada semua. Kemudian Heraklius berkirim surat kepada seorang sahabatnya di Rom yang ilmunya setaraf dengannya, menceritakan kelahiran Nabi Muhammad. Dan sementara itu ia meneruskan perjalanannya ke negeri Hims. Tetapi sebelum dia sampai di Hims, balasan surat dari sahabatnya itu telah tiba lebih dahulu. Sahabatnya itu menyetujui pendapat Heraklius bahawa Muhammad telah lahir dan beliau memang seorang Nabi. Jadi Heraklius mengundang para pembesar Rom supaya datang ke tempatnya di Hims. Setelah semuanya hadir dalam majlisnya, Heraklius memerintahkan supaya mengunci setiap pintu. Kemudian dia kata, wahai bangsa Rom, maukah anda semua beroleh kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang? Sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita. Kalau mau, akuilah Muhammad itu sebagai Nabi. Ya, dia nak ajak, nak test kaum dia ni. Ya, dia kata, kita kena akui kalau kita nak menjadi bangsa yang gilang gemilang. Mendengar ucapan itu, mereka lari bagaikan keledai liar. Padahal semua pintu terkunci. Maknanya semua jadi tak karuan lah. Kan? Ya. Melihat keadaan yang demikian, Heraklius menjadi putus harapan yang mereka akan beriman. Lalu diperintahkannya supaya mereka kembali ke tempat mereka masing-masing seraya berkata, sesungguhnya saya mengucapkan perkataan saya tadi hanyalah sekadar menguji keteguhan hati anda semua. Kini saya telah melihat keteguhan itu. Ini sayangnya tuan ya. Bila nak beriman, dia ada keyakinan tapi takut hilang pengaruh. Kalau semua pengikutnya nak beriman, satu Rom beriman. Ya. Tapi dia ni tengok, kalau aku seorang beriman, semua tak ikut, habis kan? Dia tak ada pengikut. Jadi dia pun buat helah, aku nak test saja. Rupanya betul-betul kau ni semua sayang dengan aku, kata dia. Okay, balik semua. Selesai cerita. Kan? Tapi kalau tengok dari segi gaya, ya, pengakuan yang diberi oleh Heraklius ni, asalnya dia nak beriman. Ya, kerana dia tahu ya, apa yang diceritakan di dalam Taurat dan Injil tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Ya. Fasajadu lahu wa radu anhu fakana dzalika akhir sya'ni Heraklius. Lalu mereka pun sujud di hadapan Heraklius dan mereka pun senang kepadanya, kan, dipujanya dia. Heraklius pun tak jadilah beriman. Jadi itulah berakhir cerita Heraklius ni, ya, yang diceritakan oleh Abu Sufyan. Ya. Jadi tuan-tuan, ya, dalam bab iman ya, kita doa supaya Allah Ta'ala beri kekuatan keimanan ni. Takut ada godaan-godaan tertentu dunia yang menyebabkan kita lari daripada iman. Ya. Itu adalah hadis yang kelima yang kita bincangkan daripada kitab Sahih Bukhari. Kalau ada soalan lah, sama ada hadis hari ni ke yang lain ke. Sebelum kita masuk bab yang seterusnya, bab iman. Ada seminit. 3 minit. 2 minit setengah. Tak ada? Kalau tak ada, kita bagi satu hadis lah. Hadis ni ringkas.
An Ibn Umar qala Rasulullah SAW bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa haji wa shaumi Ramadan. Ya, dari Ibn Umar katanya Rasulullah SAW sabda, dasar Islam itu 5 perkara. Ni tuan-tuan pun dah hafal semua hadis ni, ya. Pertama, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai Rasulnya. Ya. Jadi sebenarnya nak jadi Islam ni senang je. Mengucap 2 kalimah syahadah. Dan yang keduanya semayang. Ya. Menegakkan semayang. Betul-betul semayang lah. Ya. Dengan memahami apa yang dilakukan, cukup waktunya dan sebagainya. Kemudian membayar zakat. Tuan-tuan bayar dah zakat fitrah semua. Zakat harta tu tengok-tengok juga. Kok ada di kalangan kita ni yang layak. Lebih-lebih lagi bulan 12 ni. Nak bayar cepat. Kok yang kena cukai boleh dapat lepasan cukai apa? Pelepasan cukai. Ya. Tu jangan sampai kita tak bayar zakat kita. Wal haji dan menunaikan ibadah haji. Ya. Siapa yang belum tunaikan haji, ada duit sikit daftar dulu. Ada duit banyak, ambillah package yang mahal sekalipun. Ya. Yang kaya-kaya ni ambil lah package 140,000, 150,000 kan. Yang kaya-kaya kan. Ya. Beli rumah ratus-ratus ribu elok je kan. Yang ada duit lah kan. Ini sebut yang ada duit kan. Jadi yang tak ada tu, daftar dulu. Ya. Rezekinya ada, Allah Ta'ala panggil kan. Ya. Kita tak tahu. Mana tahu tiba-tiba daftar-daftar orang sponsor ke, kita pun tak tahu kan. Tiba-tiba tak duit terpijak mana kan. Ya. Kita tak tahu. Wasaumi Ramadan dan puasa bulan Ramadan. Ya. Berapa hari lagi Ramadan ni? 3 bulan lagi lah. 90 berapa hari lagi kan. Tak sampai 100 hari ni nak Ramadan ya. Masa berlalu begitu cepat. Jadi ini hadis bab iman yang pertama lah. Nanti banyak lagi hadis yang seterusnya. Wallahualam. Cukuplah untuk hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أشهد أشهد الله أشهد
لا